Dah. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk Perkembangan Tamadun Islam Zaman Bani Abbasiyah. Nama saya Muhammad Amir Rizwan bin Rosli, bernombor pendaftaran 06 DSP 20F 2019 dan Khairil Ilham Najmi bin Khairul Anam 06 DSP 20F 2009. Pensyarah kami ialah Ustaz Suhaimi bin Samad. Untuk pengenalan, selepas kewafatan Rasulullah SAW dan para sahabat, Islam mulai berkembang di bawah kepimpinan khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kedua khalifah ini memainkan peranan penting dalam peradaban Islam hingga hari ini. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad melalui bapa saudara Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib Ibn Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah selepas keruntuhannya pada tahun 750 Masihi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan bijak yang dikenali dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan juga mulai berkembang pesat pada dinasti Bani Abbasiyah. Zaman Bani Abbasiyah memberikan banyak sumbangan penting kepada masyarakat Islam pada masa kini. Perkembangan Bani Abbasiyah. Kekuatan zaman Bani Abbasiyah adalah dari tahun 750 hingga ke 1258 Masihi. Puncak zaman Bani Abbasiyah ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 hingga 809 Masihi dan puteranya Al-Ma'mum pada tahun 813 hingga 833 Masihi. Perkembangan zaman Bani Abbasiyah ini terbahagi pada 5 tempoh, iaitu yang pertama masa pengaruh Persia, yang kedua masa pengaruh Turki, yang ketiga masa pengaruh dinasti Buwayhi, keempat masa pengaruh dinasti Seljuk, kelima terbebas dari dinasti-dinasti lain. Yang pertama, masa pengaruh Persia. Pada tempoh pertama, zaman Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan berlangsung di bawah kepimpinan Abu Abbas sampai Al-Wasik pada tahun 750 hingga 847 Masihi. Kemajuan zaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, iaitu kerana terjadinya asimilasi dalam zaman Bani Abbasiyah. Kemudian disertai orang-orang bukan Arab dalam perkembangan zaman ini, khususnya orang-orang Persia. Dan perkembangan zaman yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Yang kedua, masa pengaruh Turki. Pada tempoh kedua ini, zaman Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Zaman ini berlangsung sejak tahun 847 hingga 945 Masihi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang menjadi punca kemunduran zaman Bani Abbasiyah. Namun, kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kuasa antara khalifah. Ketiga adalah masa pengaruh dinasti Buwayhi. Zaman ini berlangsung dari tahun 945 hingga 1055 Masihi. Pada tempoh ini, zaman Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh Khalifah Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan telah dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Walaupun politik di tempoh ini bermasalah, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di tempoh ini seperti
Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Maskawih. Dan yang keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Dimulai sejak tahun 1055 hingga 1199 Masihi. Pada tempoh ini, pengaruh dinasti Buaihi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Ajaran Syiah yang dibawa oleh Bani Buaihi telah mulai ditinggalkan. Namun pentadbiran Bani Seljuk pada zaman Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik dalaman yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Dan yang kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Tempoh ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1159 hingga 1258 Masihi. Pada masa ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran perluasan wilayah yang terhenti dan keadaan politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masihi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam. Di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran moden serta bangunan-bangunan bersejarah. Antara sumbangan kerajaan Bani Abbasiyah, yang pertama menjadikan kota Baghdad sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Khalifah al-Ma'mun. Yang kedua, merubuhkan Baitul Hikmah sebagai sebuah institusi keilmuan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Yang ketiga, menterjemah karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, kegiatan penulisan dilakukan mengikut 3 tahap. Yang pertama, mencatat idea. Kedua, mengumpul idea yang serupa ke dalam sebuah buku. Yang ketiga, mengarang ke dalam bahagian dan bab. Yang kelima, melibatkan golongan ulama dalam penulisan seperti menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fiqh, tafsir dan sejarah. Yang keenam, melahirkan ulama terkenal iaitu Imam Malik, Ibnu Ishaq, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Membuat pemisahan antara ilmu tafsir, ilmu sirah dan ilmu hadis. Yang ke-8, mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemah ke dalam bahasa Arab dan memuat keterangan dan ulasan dengan jelas. Yang ke-9, memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka telah menerima hasil penulisan ketika Eropah dilanda zaman gelap. Yang ke-10, penubuhan institusi pengajian tinggi telah mempertingkatkan kegiatan penyelidikan membolehkan hasil kajian sarjana Islam sampai ke Eropah. Yang ke-11, menterjemahkan kajian sarjana Islam dalam bahasa asing telah menyebabkan berlaku Renaissance di Eropah. Sekian daripada kami.